Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Afizuddin bin Muhammad. Pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah persembahan yang bertajuk Lakuan Bahasa dalam Ceramah Agama yang ditulis oleh Nurul Syuhada Syuaib dan Maslida Yusof. Dalam pengenalan, menurut Kamus Dewan edisi keempat, ceramah adalah satu sebagai ucapan yang membicarakan sesuatu perkara seperti bahasa, politik dan lain-lain. Menurut Sugono tahun 2008, ceramah adalah satu pengungkapan atau penyampaian buah fikiran dalam bentuk kata-kata oleh seseorang di depan orang ramai yang membicarakan sesuatu hal, pengetahuan dan sebagainya. Dengan kata lain, ceramah boleh didefinisikan sebagai ucapan yang disampaikan oleh seseorang yang berpengalaman dan berpengetahuan dalam bidang tertentu. Baiklah, terdapat 3 objektif kajian yang telah ditekankan oleh penulis, iaitu yang pertama, mengenal pasti jenis lakuan bahasa dalam ceramah agama. Yang kedua, menganalisis pola lakuan bahasa yang paling kerap dan paling kurang digunakan oleh penceramah dalam ceramah agama. Dan yang ketiga ialah membincangkan fungsi lakuan bahasa dalam ceramah agama. Baiklah, mengikut metodologi kajian, penulis telah memfokuskan kepada kualitatif, deskriptif dan juga kuantitatif kajian teks yang diambil daripada sumber YouTube. Terdapat 2 penceramah yang telah dirujuk oleh penulis, iaitu yang pertama Ustaz Azad Durus. Tajuk ceramah beliau ialah Ciri Wanita Terbaik di Dunia pada tahun 2016 dan juga ceramah tersesat jalan pada tahun 2018. Selain itu, penceramah yang kedua ialah Ustazah Siti Nurbaya Mahmud. Antara ceramah beliau iaitu yang bertajuk Ceramah Ibu pada tahun 2016 dan juga ceramah Mahalkan Cintamu yang telah dihasilkan pada tahun 2017. Baiklah, kita pergi kepada kerangka teori. Penulis telah berpegang kepada teori Searle 1969. Sebelum itu, kita akan merujuk kepada teori Austin pada tahun 1962. Menurut Austin, bahasa bukan hanya digunakan untuk menerangkan tentang dunia, tetapi ujaran juga boleh digunakan untuk melakukan sesuatu, itu sebagai tindakan performatif. Menurut beliau lagi bahawa setiap peristiwa pertuturan atau lakuan pertuturan mempunyai sekurang-kurangnya 3 aspek, iaitu yang pertama lakuan lokusi, yang kedua lakuan ilokusi dan yang ketiga lakuan perlokusi. Kemudian kajian ini telah diperkemaskinikan oleh anak muridnya iaitu Searle pada tahun 1969. Menurut Searle, ketiga-tiga lakuan ini berlaku serentak apabila menyatakan sesuatu perkara. Baiklah, menurut Searle terdapat 5 jenis lakuan bahasa. Itu yang pertama lakuan bahasa asertif, lakuan bahasa direktif, lakuan bahasa ekspresif, lakuan bahasa komisif dan juga terakhir lakuan bahasa deklaratif. Apakah itu lakuan bahasa asertif? Lakuan bahasa asertif bermaksud untuk menyatakan, mendapatkan maklumat, menafikan, menyarankan, melaporkan dan mengandaikan. Lakuan bahasa direktif berfungsi sebagai untuk menyuruh ataupun memberi arahan kepada pendengar dan memastikan pendengar untuk tidak melakukan larangan yang telah diberikan. Seterusnya ialah lakuan bahasa ekspresif. Berfungsi adalah untuk memohon maaf, menyalahkan orang lain, mengucapkan tahniah, memuji dan mengucapkan terima kasih. Lakuan bahasa komisiflah berfungsi untuk penawaran, ikrar, janji, penolakan dan ugutan. Lakuan bahasa deklaratif berfungsi untuk mengisytiharkan perang, menyingkirkan, memecat daripada pekerjaan serta menamakan calon. Baiklah, di sini kita melihat bahawa hasil yang telah ditemui oleh pengkaji, iaitu jenis-jenis lakuan tutur dalam ceramah agama. Di sini kita dapat melihat bahawa lakuan asertif merupakan lakuan bahasa yang paling dominan yang diikuti oleh direktif, ekspresif dan juga komisif. Jika kita melihat pada gabungan, di sini kita dapat melihat bahawa gabungan asertif dan direktif merupakan merupakan lakuan bahasa yang paling kerap digunakan oleh penceramah. Baiklah, kita akan pergi kepada lakuan bahasa asertif. Terdapat 5 jenis lakuan bahasa asertif. Yang pertama iaitu asertif menyatakan. Contohnya, dia pakai tudung, mulut macam puaka untuk lelaki. Itu tak boleh kira jenis manusia ni, dia banyak.
Selain itu, terdapat juga azatif menyarankan, contohnya adalah bermohonlah kepada Allah SWT agar diberikan jodoh yang lebih baik apabila lelaki ini dia tak serius, dah mula fikir untuk menjarakkan hubungan tadi. Serah pada Allah. Seterusnya, terdapat juga azatif menyampaikan maklumat. Bukan sekadar set baharu, tetapi waktu baharu. Hari tetap hari Jumaat secara langsung dari Studio 3 Glenmarie Shah Alam dengan tajuk yang sangat menarik. Selain itu, terdapat juga azatif untuk menunjukkan. Contohnya, ada dua orang nak ke kita. Seorang pakai tudung labuh, pakai jubah, molek dah, pakai stoking yang seumur, pengajian pun pengajian Islam, degree syariah, tapi gemuk sikit. Muka bukan kata hodoh, nah, muka biasa. Maknanya kalau nak masuk Ratu Cantik tu susah sikit muka gitu. Lepas tu ada lagi seorang perempuan ni pakai tudung, tak pakai tudung, free hair, muka macam penyanyi pelakon filem Hindustan lah. Hak mana kita nak? Hak mana? Hak comel lah. Baiklah, yang terakhir ialah azatif menyebutkan. Contohnya, Nabi Muhammad telah bersabda, keredaan Allah terletak di dalam keredaan ayah dan ibu. Kemukaan Allah juga terletak dalam kemukaan ayah dan ibu. Terdapat 3 jenis lakuan bahasa direktif. Yang pertama, direktif nasihat. Contohnya, Justeru daripada nasihat Ustazah. Nombor 1, maruah diri amat berharga. Jaga elok-elok wahai wanita solihah. Yang kedua, jangan menangis kerana putus cinta, tetapi menangislah penuh keinsafan kepada Allah di atas segala dosa yang kita lakukan kepada Allah. Dan yang terakhir sekali, bercinta dapatkan redha dan restu daripada ibu bapa. Selain itu, terdapat juga direktif pengajuan. Contohnya, hidayah itu apa benda dia? Hidayah ini maknanya tolong untuk tunjukkan jalan. Yang ketiga ialah direktif perintah. Contohnya, wahai para muslimah yang Ustazah kasihi, jangan mudah untuk jatuh cinta, jangan mudah terpedaya, jangan mudah terpesona pada bisikan cinta yang menggoda. Yang pertama, hendaklah engkau pilih akan perempuan yang beragama, yang soleh, yang takut akan Allah Ta'ala. Yang terakhir ialah lakuan bahasa komisif, iaitu komisif berjanji. Contohnya, Alhamdulillah dan seterusnya. Ustazah janji tadi kan nak berdoa. Yang ketujuh ialah permohonan kepada Allah. Allah adalah sumber kasih sayang kepada manusia. Angkat tangan doa dekat Allah supaya dalam hati suami dan isteri ini, ya Allah, saling mencintai antara satu sama lain. Mengikut perbincangan yang telah dihasilkan oleh kedua-dua penulis, iaitu yang pertama, berdasarkan taksonomi Searle 1969. Lakuan bahasa yang telah boleh dikelaskan kepada 5 jenis, iaitu asertif, direktif, ekspresif, komisif dan deklaratif. Tetapi dalam ceramah agama, deklaratif tidak tersenarai. Lakuan bahasa asertif merupakan lakuan bahasa yang paling kerap digunakan oleh penceramah, diikuti dengan direktif, ekspresif dan juga komisif. Lakuan bahasa asertif menunjukkan peratusan tertinggi kerana intipati ceramah agama adalah bersifat pernyataan. Selain itu, lakuan bahasa direktif ini digunakan dalam ceramah kerana bertujuan supaya penceramah dapat menyampaikan apa yang telah disuruh oleh agama dan apa yang telah dilarang oleh agama, dan supaya dapat diikuti oleh pendengar. Yang kedua ialah lakuan bahasa ekspresif. Lakuan bahasa ini digunakan oleh penceramah supaya sesuatu intipati dalam ceramah itu dapat terus kepada penonton, kerana sesuatu penyampaian yang disampaikan dengan emosi dari hati, maka akan sampai ke hati penonton juga. Dan yang terakhir ialah lakuan bahasa komisif yang berbentuk janjian. Lakuan bahasa ini kurang digunakan oleh ceramah agama kerana komisif ini lebih digunakan dalam ceramah politik yang berbentuk janjian ataupun untuk memikat hati pendengar. Sebagai kesimpulannya, terdapat 4 jenis lakuan bahasa yang ditemui dalam ceramah agama, iaitu lakuan bahasa asertif, direktif, ekspresif dan juga komisif. Dan asertif merupakan lakuan bahasa yang paling dominan. Terdapat juga lakuan bahasa gabungan yang ditemui dalam ceramah, dan yang paling dominan ialah lakuan bahasa asertif dan juga direktif. Tetapi di sini kita dapat menyimpulkan bahawa lakuan bahasa asertif paling kerap digunakan dalam ceramah agama,
kerana intipati dalam ceramah agama adalah bentuk pemberitahuan dan penerangan kepada pendengar. Sekian, terima kasih.